Baik. Kenapa dah tutup ke? Baik, teruskan. Sudah tutup. Baik, kisah ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa pada masa itu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratapkan pelepah pohon taman. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, baginda akan berdiri di salah satu batang pohon taman tersebut. Okay. Oleh kerana jumlah umat Islam semakin lama semakin bertambah, maka dicadangkan dibina mimbar agar jemaah yang berada di bahagian belakang dapat melihat Rasulullah ketika berkhutbah. Jadi dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya dibina mimbar yang baru. Cadangan itu diterima oleh Rasulullah. Lalu para sahabat pun membuatkan mimbar daripada kayu yang mempunyai 3 mata anak tangga. Apabila mimbar yang baru itu siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula memberikan khutbah. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasa selesa dengan mimbar yang baru sahaja dibina itu. Lalu tidak lagi menggunakan batang taman yang sebelum ini digunakan oleh Rasulullah semasa berkhutbah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan mimbar baru itu, kedengaran suara rintihan seperti tangisan unta kecil yang semakin lama semakin kuat sehingga mengguncangkan tanah dan menggetar, sehingga para sahabat pun tertari-tari. Rupanya suara tangisan sedih itu datangnya dari batang pohon taman usang yang dulunya sering digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu bagi turun dari mimbar dan menghampiri pohon taman yang tidak jauh dari mimbar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan tangan pada batang pohon taman dan mengusap-usap dengan perlahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pohon taman tersebut, "Jika engkau mahu, aku jadikan engkau dinding masjid ini. Akarmu tumbuh lagi, tubuhmu hidup lagi, dan engkau berbuah lagi. Atau jika engkau mahu, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau akan menjadi pohon di surga, supaya para wali Allah Subhanahu wa taala dapat memakan buah-buahmu." Maka taman itu pun menjawab, "Aku memilih untuk ditanam di dalam tanah dan akan tumbuh di surga, supaya wali-wali Allah dapat memakan buahku, dan aku berada di mana di dalamnya, aku kekal di situ." Lalu guncangan tanah dan suara rintihan pun berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali pada mimbar dan menyampaikan kejadian tersebut para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ia, yaitu pohon taman itu, memilih negeri yang kekal berbanding negeri yang fana ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh supaya ditanamkan batang pohon taman itu berhampiran mimbar dan mengatakan bahawa ia akan dibangkitkan di dalam surga. Jabir radhiyallahu anhu berkata, pohon taman itu juga menangis apabila dia mendengar orang berzikir dan mendengar bacaan Al-Quran dekatnya. Hadirin sekalian, begitulah kisah pohon taman yang menangis kerana rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, kasih dan rindunya batang pohon taman tersebut kepada Rasulullah sehingga menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih mimbar untuk berkhutbah. Hasan Al-Basri apabila meriwayatkan kisah ini, beliau pun menangis dan berkata, "Wahai hamba Allah,
bahkan Tamar merindukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu semua lebih utama untuk merindukan rasa untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian teruskan, berdasarkan kami ini ada sebuah lagu yang dituliskan yang bertajuk Tangis Sebatang Samar.